Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim korban dah dekat. Jadi satu mesej dan pesanan daripada saya kepada pengurusan korban. Pengurusan korban ni bermaksud jawatankuasa masjid, jawatankuasa surau, jawatankuasa penduduk di taman-taman perumahan, syarikat-syarikat yang menguruskan korban. Dalam bahasa yang mudah, pengurusan korban ni orang-orang yang menjadi pemudah cara bagi memastikan ibadat korban peserta korban dan dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Cuma saya ingin berpesan kepada pengurusan korban, sesiapa saja yang menjadi pengurusan korban, ingat, jangan kita buat silap di dalam menguruskan korban peserta korban. Kerana kesilapan itu kadang-kadang dia membawa kepada tidak sahnya korban, ataupun kalau sahnya korban tapi dia bawa rasa tidak puas hati di kalangan peserta korban. Jadi di antara perkara yang sering menjadi rungutan daripada peserta korban kepada pengurusan korban ialah pengurusan korban ni dia guna kuasa bitu di dalam menguruskan korban. Maksudnya dalam konteks agihan daging korban. Pengurusan korban kena ingat, daging korban tu bukan milik pengurusan. Dia adalah milik peserta korban. Jadi pengurusan korban tidak berhak mengagihkan daging korban seandainya tidak mendapat keizinan dan juga tidak diwakilkan oleh peserta korban. Kalau peserta korban mewakilkan, memberi keizinan, memberi bandat dan menyerahkan kepada pengurusan korban untuk mengagihkan daging korban, barulah ketika itu pengurusan korban boleh mengagihkan daging korban. Itu pun berdasarkan had-had yang dibenarkan oleh peserta korban. Pengurusan korban sering juga saya dengar, bukan semua, tapi ada segelintir. Contohnya dia buat macam ni. Dia kata kepada peserta korban yang ramai itu, tuan-tuan semua berhak ambil daging korban tuan-tuan 3 kilo saja. Yang selebihnya, pengurusan korban akan mengagih-agihkan. Kalau dia minta syor, minta mandat, tak apa. Tapi kalau dia guna kuasa bitu, kalau tuan-tuan tak mau bagi pengurusan korban agihkan, jangan masuk korban di sini. Itu tidak wajar, tidak islamik, dan satu kekejaman dan kezaliman. Itu yang saya nak pesankan. Berikutnya, pengurusan korban ni, kalau dia menguruskan korban, saya ingin berpesan, ambillah duit daripada peserta korban itu lebih sikit. Jangan ambil cukup-cukup, ambil bagi lebih. Contoh satu bahagian lembu atau satu tumpuk lembu, harganya 800. Harganya 800, jangan ambil 800, ambil bagi lebih sikit. 850 kah atau 830. Bila ambil lebih sikit tu, lebihan tu kena nyatakan. Kata tuan-tuan, harga setumpuk lembu 800. Tetapi jawatankuasa ambil 50. 50 ni tujuannya untuk pengurusan. Pengurusan tu untuk apa? Untuk membeli plastik. Nanti buat agihan daging korban guna plastik tu. Untuk membeli pisau, untuk membeli barang-barang makanan. Masa nak buat kerja lapar-lapar tu, bihun, roti 4 sagi, gula, kopi. Lagi untuk mengupah tukang sembelih dan mengupah orang-orang yang buat kerja melapah, mesiang daging dan seumpamanya. Jadi contoh kita katakan, kalau pengurusan korban berjaya menguruskan korban 10 ekor lembu, bermakna katakan pada setiap star dia ambil 50. Bermakna RM50 seekor lembu, 350. Kalau 10 ekor lembu, 3,500. Dan duit pengurusan ini, pesan saya kepada pengurusan korban, jika ada lebihan, kalau tak lebih tak apa. Jika ada lebihan, dah beli gula, kopi, beli bihun, upah kawan, beli plastik dan seumpamanya, katakan ada lebihan, maka lebihan itu jangan sesekali, kalau pengurusan itu jawatankuasa masjid, jangan sesekali dimasukkan ke dalam tabung masjid, kerana duit itu adalah duit peserta korban. Melainkan jika mereka memberi mandat, kalau duit lebih, buatlah apa-apa kebajikan, barulah boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau mereka kata termasuk RM50 untuk pengurusan, kemudian full stop, bermakna duit lebih tu jangan dimasukkan dalam tabung masjid dan jangan dibawa ke tahun hadapan. Kerana pada tahun hadapan, kemungkinan peserta korban tahun ini tidak menyertainya lagi. Kerana dia berhijrah, dia mati dan seumpamanya. Maka cara terbaik, jika ada duit lebih daripada pengurusan itu, cara yang paling terbaik, pada saya ada 2 sahaja. Yang pertama, pulangkan semula kepada setiap peserta korban.
Contohnya katalah kolek tadi seorang 50, daripada 10 ekor lembu 70 orang dapat 3,500. Katakan belanja pengurusan hanya 3,000 saja, lebih 500. Maka 500 itu dibahagi dengan 70 orang, pulangkan. Berapa ringgit dapat saya tak tahulah, kira sendiri. Itu cara yang pertama. Jika kesukaran buat demikian, nak cari peserta-peserta dah balik dan seumpamanya, boleh pilih cara yang kedua, iaitu habiskan. Habiskan maksudnya katakan lebihan 500. Dihabiskan pada perkara yang ada kaitan dengan korban. Apa dia? Nak beli bihun tak mungkin lagi sebab orang dah balik dah. Nak beli gula kopi tak mungkin lagi. Cara menghabiskan mudah saya, carilah orang-orang yang buat kerja. Petugas-petugas itu contohnya mereka telah diberikan upah, oleh kerana duit lebih, maka tambahkan upah untuk mereka. Katakan orang buat kerja ada 10 orang, duit lebih ada 500. Beri kepada mereka seorang RM50 lagi sebagai ekstra dan tambahan upah, dan mereka pun akan senang hati dan duit pengurusan itu berjaya dihabiskan. Tahun hadapan kira lain. Itulah pesanan saya kepada pengurusan korban. Maka uruslah korban dengan cara Islamik, bukan logik, ikut cara Islamik. Dan kalau boleh dalam pengurusan korban ini adalah seorang ustaz yang reti hukum hakam, menganggotai jawatan kuasa pengurusan korban supaya dapat tegur kalau pengurusan buat silap. Kalau tak ada ustaz, rujuklah mana-mana ustaz yang reti hukum hakam korban. Semoga korban yang dilakukan oleh peserta-peserta korban sah diterima oleh Allah. Pengurusan korban pula, mereka ni akan menjadi pemudah cara untuk memudahkan urusan korban. Di samping kalau pengurusannya baik, akan disebut-sebut oleh orang-orang yang menyertai korban, dan pada tahun hadapan insya-Allah mereka akan menyertai lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.